Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 25 Disember 2020 bersama saya, Lia Amira Anorikos. Tumpuan berita, perjuangan kerajaan Sarawak menuntut hak royalti minyak dan gas dari Petronas tidak lain demi untuk memastikan nasib rakyat di negeri ini terus terbela. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, hasil yang diperolehi dari tuntutan berkenaan disalurkan semula kepada rakyat dalam pelbagai bentuk pembangunan. Ada agreement baru dengan Petronas. Kita dapat 3.2 bilion. Campur dengan royalti 500 juta, kita dapat 3.7 bilion. Sebenarnya kita pergi orang Madar, kami ada air. Sebenarnya saya pergi, kami ada api. Sebenarnya saya pergi sekolah kami, Redcliffe. Semua yang memerlu belanja berbilion dari sini duitnya. Sebab ialah kerajaan GPS bermati-matian berlawan dengan Petronas, ngambil hak kita, duit kita untuk kita. Bukan permohonan, keperluan. Beliau berucap demikian semasa program pemimpin bersama rakyat dan penyerahan cek sumbangan kepada masjid dan surau kawasan Dun Saribas pada Rabu. Menurutnya, tiada kerajaan seperti Sarawak yang begitu prihatin dalam menjaga kebajikan rakyat melalui penyaluran pelbagai bantuan seperti bantuan ibu bersalin, insentif untuk bayi baru lahir, bantuan kepada nelayan dan banyak lagi. Sementara itu, Adun Saribas Muhammad Razi Sita memberitahu Debak bakal memiliki masjid daerahnya sendiri tidak lama lagi. Berucap pada majlis sama, Muhammad Razi berkata permohonan pembinaan Masjid Daerah Debak telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg. Dan alhamdulillah kita juga telah mendapat perhatian daripada yang amat hormat Datuk Petinggi Ketua Menteri kita Datuk Petinggi Abang Rahman Sohari Tun Abang Openg. Beliau telah bersetuju agar sebuah masjid daerah dibina di Katanya terdapat 14 masjid dan 22 surau di Dun Saribas yang kini telah didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam JAIS bahagian Betong. Seterusnya, pemilik rumah diingatkan untuk mengutamakan keselamatan dan berhati-hati dalam pemasangan pendawaian elektrik. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata ini bagi memastikan keselamatan rumah terjamin dari berlakunya litar pintas yang boleh menyebabkan kebakaran. Semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke atas 4 unit rumah perumahan di perumahan Flat Tudan Miri baru-baru ini, beliau berkata pemasangan pendawaian elektrik harus dilakukan oleh pihak yang berkemahiran dalam kerja-kerja tersebut selain kerap melakukan pemeriksaan bagi memastikan setiap pendawaian itu berfungsi dengan baik. Pada Selasa jam 9.20 pagi telah berlaku kebakaran disebabkan litar pintas membabitkan 4 buah rumah yang didiami 18 penghuni, bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam lawatan itu, Datuk Lee yang juga Adun Senadin menyerahkan sumbangan berbentuk wang tunai dan bahan keperluan asas dari Pusat Khidmat Masyarakat SUPP Dun Senadin Miri, Jabatan Kebajikan Masyarakat Miri dan Persatuan Bulan Sabit Merah Miri kepada penghuni-penghuni terbabit. Berikutnya mengenai projek pembinaan Kompleks Islam Sri Aman. Projek berkeluasan 6.37 ekar berdekatan dengan tebingan Sungai Sri Aman akan dimulakan pada bulan Februari 2021. Menurut Adun Lingga Simoy Peri, pembinaan kompleks tersebut melibatkan 2 fasa, yang mana fasa pertama melibatkan pembinaan bangunan pejabat 7 tingkat dan fasa kedua adalah pembinaan 32 unit kedai 3 tingkat. Berikut menurut beliau selepas menghadiri taklimat status terkini projek Kompleks Islam Sri Aman di Baitul Mal Sri Aman pada Rabu. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu akan pertimbangan permohonan Baitul Mal untuk menjadikan kawasan tempat letak kereta di Kompleks Islam Sri Aman itu nanti sebagai tempat atau ruang berniaga seperti pasar malam bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi di kawasan tersebut. Berikut pula, penduduk yang tinggal di kawasan Bako perlu menerokai produk-produk pelancongan tempatan yang boleh dijadikan sumber pendapatan utama. Menurut Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni semasa hadir di aktiviti Mingguan Bako Fest 2020 yang diadakan di Kampung Bako baru-baru ini, banyak produk tempatan melambangkan identiti masyarakat Bako khususnya boleh diketengahkan kepada pengunjung yang datang.
Mengulas lanjut, Dr. Hazlan berkata kerajaan Sarawak sentiasa membantu penduduk-penduduk yang terlibat dalam industri pelancongan di negeri ini dengan mengadakan promosi dan publiciti secara meluas yang merupakan salah satu daripada sumber pendapatan utama negeri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili unit komunikasi awam Sarawak ingin mengucapkan selamat Hari Christmas buat semua yang menyambutnya. Salam UKAS.